Faslun fi fadilati tahlil. Sambung yang lepas ya. Ni tajuk fadilat tahlil. Ini suatu fasal menyatakan kelebihan tahlil dia kata. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal aku baca dan para nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Baginda bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamlu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu hari, fi kulli yaumin mi'ah marrah, satu hari 100 kali, kanat lahu adla asyara riqab, pahalanya seperti merdekakan 10 orang hamba. Jadi baca satu hari 100 kali. Sebab tu buat tahlil ni sekurang-kurang pun modalnya 100, kurang-kurang. Tapi bagi orang-orang, para ulama dan wali-wali, setiap saat dia hati la ilaha illallah, hati dia walaupun mulut tak baca, tapi hati dia tu la ilaha illallah setiap masa dan setiap saat. Baginda bersabda lagi, ma min amdin tawadda fa ahsana alwudu thumma rafa'a tharafahu ila sama faqal ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah samaniyah yadkhul min ayyusha. Mana-mana hamba Allah yang ambil wudu dengan baik, dengan betul, ambil wudu dengan sempurna, sudah selesai wudu, maka dia angkat sikit muka ke langit, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah buka ke-8 pintu syurga dan perintah masuklah mana-mana pintu yang engkau nak masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi quburihim wala fi nusyurihim ka'anni anzur ilaihim inda sayha yang fadduna ru'usahum minat turab wa yaqulun alhamdulillahillazi azhaba anna al-huzna inna rabbana laghafurun syakur. Baginda bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyah fi kuburihim, orang yang hati dia sentiasa mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tak ada takut, tak ada susah, tak ada risau dalam kubur. Menduduk dalam kubur tu tak susah. Dan tidak susah langsung ketika bangkit daripada mahsyar. Masa di mahsyar pun tak ada susah, tak ada apa. Dalam kubur pun tak ada susah. Yang kita takut benarnya, setelah kita ditanam di ke bumi dalam kubur, maka ketika itu
kita rasa susah sangatlah, sangat-sangat menderita masa itu, kerana ada hadis Barra' bin Azib, dia kata apabila saja jenazah dikebumikan dan selesai, dan orang-orang yang mengendali jenazah semuanya sudah balik, maka ketika itu dia kata datang Munkar Nakir. Datang Munkar Nakir, bawa camti, bawa tongkat daripada besi yang berapi, besi yang bernyala-nyala api. Maka ketika itu disoal satu persatu. Kesemuanya itu tergantung kepada amalan harian kita. Jadi kalau orang yang hatinya sentiasa mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ianya tidak ada apa-apa takut. Kerana bila saja hati sentiasa la ilaha illallah, maka segala soalan-soalan yang dikemukakan oleh Munkar Nakir itu adalah semuanya diselesaikan dengan sempurna. Tetapi ketika soalan ditanya satu persatu dan akhir sekali dia keluar sekeping gambar, siapakah orang ini? Jawab, orang yang betul-betul ahli la ilaha illallah. Inilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ Allah Ta'ala perintah supaya luaskan kuburnya seluas sepemandangan mata. Kubur pun diluaskan dan dibuka ke-8 pintu syurga. Angin dari syurga bertiup dengan selembut-lembut dan seelok-eloknya ke dalam kubur, dan segala nikmat-nikmat syurga dibawa kepada ahli la ilaha illallah itu, dan hamparan daripada tilam yang empuk dibawa, dan Allah perintah, tidurlah kamu di sini dengan tidak ada siapa pun mengejut kamu, melainkan yang paling kamu cintai akan membangunkan kamu di hari kiamat kelak. Maka baringlah ahli la ilaha illallah itu, orang yang dinamakan orang bertakwa itu, baring di atas tilam yang empuk dan indah itu dengan nyaman sampailah hari kiamat. Inilah kalau kita hati itu biarlah sentiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati sentiasa mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun anggota buat kerja lain, tapi hati hendaklah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah hendaknya kita boleh asingkan antara hati dengan gerak-gerik panca indera. Baginda bersabda dalam hadis Barra' bin Azib tadi, baginda bersabda dalam hadis itu lagi, sambungan daripada hadis itu, kiranya orang itu orang yang derhaka kepada Allah, orang yang mati di dalam tidak mentauhidkan Allah,
orang yang mati tidak dalam menjalan hukum Allah, mengingkarkan Quran dan hadis, maka ketika setelah dikebumikan, datanglah pula malakul maut seperti tadi juga, membawa camti daripada api yang bernyala. Apabila sampai masa, maka dibangunkannya, dan malakul Munkar Nakir itu pun tanya satu persatu, siapa Tuhan kamu? Dan dia bawa keluar sekeping gambar. Ini laki-laki mana? Jawab orang yang tidak beriman itu, saya tak kenal. Kemungkinan inilah yang dinamakan Nabi Muhammad. Maka dengan geram, malakul maut mengangkat tongkatnya. Munkar Nakir angkat tongkat, belasah sehingga berkecai tubuh orang-orang yang tidak beriman itu, berkecai, hancur menjadi debu, kemudian kembali kepada tubuh. Begitulah dipukul, dibelasah, menjerit-jerit seksa. Kemudian dibuka tujuh pintu neraka, maka keluarlah ular-ular bisa jengking kala daripada neraka itu, menerkam ke arah orang yang tidak beriman di dalam kubur itu, menggigit-gigit dan menyedup darah orang-orang yang tidak beriman itu. Maka berkatalah orang itu, alangkah seksanya, kamu ini dari mana segala-gala ular jengking kala ini? Jawab seluruh yang menyeksakan orang-orang yang tidak beriman itu, akulah amalan jahat kamu dalam dunia, menjelma menjadi ular jengking kala untuk menyeksa kamu, membalas di atas kejahatan kamu. Maka begitulah seksanya. Kemudian Allah perintah, bukalah tujuh pintu neraka. Maka pintu neraka itu pun dibuka. Angin yang amat panas daripada neraka pun bertiup ke dalam kubur orang yang derhaka itu. Sakit tidak terperi. Kemudian Allah perintahkan, bawalah hamparan dari neraka kepada orang yang derhaka ini. Maka hamparan daripada neraka, hamparan daripada bara api, dibawa ke dalam kubur orang yang tidak mengamal la ilaha illallah itu. Hamparan daripada bara api dibawa ke kubur orang yang derhaka itu, diletakkan ke dalam kuburnya. Maka dibaringkan orang yang derhaka itu di atas bara api itu, amat seksa dan amat menjerit-jerit setiap masa. Dari situlah Allah perintah, tidurlah kamu di sini, duduklah kamu di sini sampai dibangkit di mahsyar kelak. Dalam keadaan itu, maka amat duka cita. Sebab itu kita seboleh-bolehnya dalam hati sentiasa datang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi bahasa manusia, dia adalah nafsu. Manusia ini adalah nafsu. Susah untuk kontrol nafsu itu. Oleh itulah Allah Ta'ala sentiasa membuka peluang supaya kembali
kembali kepadanya. Allah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi kuburihim wala fi nusyurihim. Jadi baginda bersabda, ahli la ilaha illallah ni langsung tidak ada masalah dalam kubur, tidak ada masalah di padang mahsyar. Bahkan baginda berkata, ka'ani anzur, aku tengok orang yang hatinya sentiasa membaca la ilaha illallah. Aku tengok di hari tiupan sengkala, di hari tiupan sengkala itu ia bangkit di padang mahsyar daripada kubur, dia sapu kepala dia debu-debu dan dia berkata, alhamdulillah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita, inna rabbana laghafurun syakur. Tuhan kita amat-amat pengampun dan amat-amat penerima kasih. Jadi dia nak buat macam mana kita ni? Latihkan diri kita dengan baca la ilaha illallah setiap masa. Latihkan daripada satu masa ke satu masa. Kita, kalau kita tidak buat latihan, tak akan datang. Kalaulah kita hati sentiasa la ilaha illallah dan kita sentiasa ke Allah dalam hati kita, kita dapat nampak barang-barang di sebalik alam ni, dapat nampak apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku, dan kita nampak yang ada pada seseorang tu. Jadi kalau orang dekat nak mati, bila orang selalu la ilaha illallah, hati dia orang suci lah, dia dapat berita agak dalam ni hari ni tak mati hari ni, dia dapat tahu yang ni kalau macam ni dalam 2 hari lagi atau tak lama ni, dia dapat nampak perkara di sebalik ni. Tapi dianya hendaklah kita hati itu la ilaha illallah setiap masa. Hati kita menjadi orang yang suci. Jadi segala-gala yang ada ni tidak ada apa-apa pun bagi orang yang demikian. Hanya yang ada sebenarnya Allah sahaja. Yang ada sebenarnya Allah. Yang lain itu Allah Ta'ala yang buat. Jadi kalau Allah Ta'ala tak buat, maka tak ada. Maka Allah yang menjadikan. Maka segala-galanya ini ialah yang ada sebenarnya Allah yang satu. Ada yang sebenar Allah saja. Yang lain tak ada. Ada tu tidak sebenar. Baginda beritahu Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, inna kulla hasanah ta'maluha tuzan yaumal qiyamah illa syahadah an la ilaha illallah fa innaha la tuzan fi mizan li'annaha la wudi'at fi mizan man qalaha sadiqan wa wudi'at samawat as-sawa wal ardu sawa wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjah. Baginda bersabda kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, seluruh amalan-amalan yang kamu lakukan ditimbang di padang mahsyar. Seluruh amalan yang kamu buat ditimbang, melainkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ditimbang. Kerana kalaulah nak ditimbang, seluruh amalan yang dikerjakan sebelah dan asyhadu an la ilaha illallah sebelah, segala langit, bumi dan segala-gala duduk sebelah, dan asyhadu an la ilaha illallah di sebelah, maka asyhadu an la ilaha illallah lebih berat dari segala-gala
7 petala langit dan 7 petala bumi. Bersabda baginda, "Lau jaa qailun la ilaha illallah sadiqan bi qirabil zunuba la ghafarallahu lahu zalik." Kalau seorang datang untuk melimpahkan dosa pahala la ilaha illallah sebelah dan 7 petala langit sebelah, orang yang mengucap la ilaha illallah satu tu saja dengan benar-benar mengucapnya, timbang dengan dosa penuh langit bumi, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan Allah Ta'ala berkata kepada orang yang dosa penuh langit itu, masuk surga, pergi masuk surga. Baginda bersabda lagi, "Hai Abu Hurairah, lakin ni bahasa Arab, lakin ni ajar, lakin ni mauta syahadah la ilaha illallah." Ajar orang yang mati la ilaha illallah. Jadi bila orang yang hampir mati itu baca la ilaha illallah, dia baca tu dengan benar-benar suci dan ikhlas, fa innaha tahdabu dzunub, dia akan menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda, fa kaifa lil ahya, faqala alaihi salam ahdam. Abu Hurairah tanya pula, kalau orang yang hampir mati dia baca la ilaha illallah, diampunkan dosa segala-gala. Kalau orang yang pernah, orang hidup, orang macam kita ni baca la ilaha illallah, orang hidup yang macam kita yang tidak mati ni, kalau baca la ilaha illallah dengan hati yang suci, dengan beriman kepada Quran, beriman kepada segala isi kandungan Quran, ahdam wa ahdam, lebih-lebih menghapuskan dosa. Jadi kalau yang macam kita ni ajizim baca la ilaha illallah sadiqan, hapus segala dosa, segala dosa hapus. Itulah kita bacalah dengan ikhlas, dengan hati yang suci, dengan berpandu pada Quran, dengan yakin dan dengan percaya kepada segala perintah Quran. Baginda bersabda, la tadkhulul jannah kullukum ila man aba wa syarada anil wa syarada anillah syardal ba'ir an ahli. Faqila ya Rasulullah, manil ladzi ya'ba wa yusharridu anillah? Qala man lam yaqul la ilaha illallah. Semua kamu ni, Rasulullah kata, masuk surga. Semua kamu masuk surga, melainkan orang yang tak nak dan orang yang lari daripada Allah. Semua kamu masuk surga, melainkan orang yang lari daripada Allah. Maka sahabat pun tanya, siapa dia yang tak nak masuk surga tu Tuan? Dan orang lari dari Allah. Orang yang tak nak baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah banyak-banyak setiap masa, setiap saat. Biarlah dalam hati ingat pada la ilaha illallah. Setiap masa kita ingat pada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baginda bersabda lagi, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara mara kanat lahu adalah raqabah aw nismah. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali adalah
ia seumpama merdeka atau memerdekakan seorang hamba. Baca 10 kali sekurang-kurang. Dan kita bukan nak suruh 10 kali. Setiap masa tu biar ingat pada Allah. Nak la ilaha illallah tu panjang. Nak suruh setiap masa tu hati itu Allah. Macam mana? Setiap masa hati kita Allah. Baginda bersabda lagi, man qala fi suqin minal aswaq la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Allah lahu alf hasanah wa maha ahlu alf sayyah wa bana lahu baitan fil jannah. Allah ya Rabbi, siapa yang membaca dalam pekan, dalam pasar, daripada segala pasar, dia bila masuk pasar dia baca, hati dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Ta'ala rekod kepada dia, Allah Ta'ala tulis kepada dia 1,000,000, 1,000,000, mana 1,000,000 lah, 1,000,000 kebajikan, dan dihapus 1,000,000 kejahatan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1,000,000 kebajikan. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumiit biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1,000,000 kebajikan dan dihapuskan 1,000,000, mana 1,000,000 kejahatan. Dia baca di mana? Fi suqin minal aswaq, dalam pasar. Masuk pasar raya ke apa ke, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1,000,000 kebajikan. Sebab apa? Sebab dalam pasar tu tempat yang banyak syaitan. Bila baca macam tu diberi ganjaran. Baca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah diampun, dibuang 1,000,000 kejahatan. Jadi kalau kita ada buat jahat pun dihapuskan kejahatan tu. Insya-Allah kita buatlah ini amalan. Ini semua ni adalah hadis Rasulullah SAW. Maka baginda bersabda lagi, saya baca satu lagi hadisnya. Man qama minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang qama minal lail, siapa yang bangun malam, dia pun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia pun mengucap Allahumma ghfirli
wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Ghufirallahu, Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun. Auda, ataupun dia berdoa, ustujibalahu, diterima doa dia. Fa'in tawadha wa shalla qubilat salatu. Kalau dia ambil semayang diterima semayang dia. Dia berdoa, diterima doa, semayang diterima semayang. Dan dia minta ampun, dia ampun dosa. Jadi bangun malam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampunkanlah aku, diampun. Kalau kita minta apa-apa, diberi. Kalau kita semayang, diterima. Inilah hadis Rasulullah yang suruh kita buat amal yang kesemuanya adalah senang dan mudah. InsyaAllah kita buatlah apa yang kita mampu. Al-Fatihah.